oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ni Ustaz akan membicarakan satu topik ataupun kita sama-sama bermuhasabah diri kita, satu tajuk berkaitan tentang golongan yang Allah Subhanahu wa taala cela. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala cela. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita ini ada golongan yang baik dan ada golongan yang kurang baik. Ada golongan yang bertakwa kepada Allah, hari-hari boleh datang ke masjid, hari-hari boleh datang ke surau, ya, imannya tinggi kepada Allah, boleh berzikir kepada Allah, boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan kita juga kena ingat tuan-tuan sekalian, di atas muka bumi Allah Ta'ala ini ada golongan yang kurang baik. Lawan takwa itu adalah golongan yang melakukan maksiat pada Allah. Dan golongan ini adalah golongan yang Allah Ta'ala cela. Maksud cela di sini Allah Ta'ala murkai. Kalau kita revise ataupun kita lihat balik sejarah-sejarah yang lama, tuan-tuan sekalian, beberapa pengajaran yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita berikutan dengan golongan yang Allah Ta'ala cela. Contohnya terjadinya kepada Fir'aun, terjadinya kepada Qarun dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jadi golongan yang macam ni Allah Ta'ala gambarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, kerana ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala cela mereka, Allah Ta'ala murka mereka, dan mereka ini terduduk dalam golongan-golongan yang Allah Ta'ala akan seksakan mereka di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam kehidupan ini kita kena belajar. Kita kena belajar supaya kita kena tahu di manakah kita berada. Adakah kita ini terduduk dalam golongan yang bertakwa, ataupun kita masih lagi duduk di dalam golongan yang Allah Ta'ala cela. Sebab itu pada malam ini Ustaz akan berkongsi satu tajuk daripada pesanan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib menyatakan, tuan-tuan sekalian, laula khamsu khisalin lasarun nas kulluhum salihin. Kata beliau, kalaulah tidak ada 5 perkara ini, nescaya semua hamba Allah Ta'ala akan berada dalam golongan yang baik. Kalau tidak ada 5 penyakit ini di dalam badan seseorang individu tersebut, maka individu tersebut boleh jadi orang yang soleh, boleh jadi orang yang baik. Tapi malangnya kita ni, tuan-tuan sekalian, kalau ada 5 perkara ini, maka Allah Ta'ala akan buka satu persatu jalan untuk Allah Ta'ala celakan mereka. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli. Jalan yang pertama, golongan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bila kamu ada satu sifat dalam diri kamu, al-qana'atu bil jahli, yang bermaksud merasa puas dengan kejahilan agama, merasa selesa kalau tak belajar ilmu agama, merasa selesa kalau anak-anak keturunannya tidak pandai agama. Maka golongan ini, kata Sayyidina Ali, duduk paling yang pertama, kamu buka satu jalan untuk dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada malam ni, tuan-tuan sekalian, ilmu itu sangat penting. Hari ini, tuan-tuan sekalian, suapkan anak kita dengan ilmu agama. Jangan kita biarkan mereka itu mengabaikan ilmu agama. Kadang-kadang orang pada zaman sekarang, tuan-tuan sekalian, bila mana sebut tentang ilmu agama, lah, tak apalah ustaz, saya nak biar dia belajar dulu. Biar dia jadi doktor, biar dia jadi pilot, biar dia jadi engineer, nanti dia boleh beli apa-apa semua ustaz. Senang hidup dia nanti. Dan macam mana bang ilmu agama? Nanti dia pandai-pandai lah ustaz belajar. Cukuplah saya sediakan dia tentang ilmu akademik. Ini satu jalan yang salah. Kerana bila mana anak kita tidak dididik dengan ilmu agama, maka lahirlah dalam perbuatan diri mereka seumpama orang-orang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, 2 bulan yang lepas, yang satu berita yang menggemparkan kita berlaku di Kuala Selangor. Seorang anak
sanggup penggal kepala ibunya sendiri. Seorang anak sanggup penggal kepala ibunya sendiri. Kebetulan pula Pak Mentua Ustaz ni seorang anggota polis di Kuala Selangor. Dia cerita, tuan-tuan sekalian, dia tahu kisah tersebut. Memang benar. Yang penggal kepala orang perempuan ni anak dia sendiri. Dan anak dia ni, tuan-tuan sekalian, sejarahnya nak minta duit. Mak nak duit. Bila mana mak dia tahu anak dia ni main barang, iaitu ambil dadah, mak dia, seorang mak. Memang tuan-tuan sekalian tak benar kan? Tapi seorang anak tadi, tuan-tuan sekalian, tak kira dah engkau ni mak aku ke, ini pernah suapkan aku makanan ke, ini pernah mandikan aku ke, ini pernah jaga aku ke, tak kisah dah. Yang penting hatinya merasa puas. Oh, mak tak nak beri aku duit, penggal kepala mak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini di antara bukti yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Kalau tidak ada ilmu, semuanya akan terjadi. Semua boleh jadi, tuan-tuan sekalian, kalau tidak ada ilmu. Ini kita fokuskan ilmu berkaitan agama, yang boleh didik hati kita, yang boleh didik anggota badan kita, yang boleh didik nafsu kita, tuan-tuan sekalian. Ilmu berkaitan agama. Sebab itu pada waktu ini ramai di antara kita kadang-kadang ambil lekeh berkaitan tentang ilmu agama. Maka keluarlah daripada zuriat mereka golongan-golongan yang perwatakan yang sangat dahsyat, seumpama Allah Ta'ala celakan mereka. Wal'iyadu billah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berkaitan tentang mak ayah ni, dalam Quran sebut wala taqul lahuma uffin. Allah Ta'ala kata, jangan sesekali kamu berkata kepada ibu ayah kamu, tak boleh. Apatah lagi penggal kepala. Sebab itu orang yang hati-hatinya sering rapat dengan Quran, sering baca hadis, duduk dalam majlis ilmu, nak bercakap dengan mak ayah, dia akan bercakap dia seperti mana Allah Ta'ala perintahkan. Tapi pada hari ini, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku bila mana anak-anak kita kurang didikan agama? Apa yang dijawab depan kita, tuan-tuan sekalian? Alah, leceh lah mak macam ni. Alah ayah kalau macam ni, alah bosan ayah. Allahu Akbar. Tanpa ilmu agama. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi utusan Allah. Bila mana satu firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala amanahkan kepada malaikat Jibril berkaitan tentang ilmu. Kata Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ma ana biqari', kata Nabi, aku tak pandai baca. Peluk lagi Jibril tubuh badan Nabi SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ma ana biqari'. Kali kedua kata Nabi, aku tak pandai baca. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sejarah kisah ini Ustaz yakin tuan-tuan pun pernah dengar. Apa yang Ustaz nak recap balik, tuan-tuan sekalian, recall balik sejarah ini berkaitan tentang kalau kita duduk dalam golongan yang hari-hari kata, Ustaz, saya tak pandai. Ustaz, saya ni tak cerdik. Ustaz, lidah saya ni keras dah, tak boleh baca Quran. Maka kita duduk dalam golongan yang bukan ikut sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi pada asalnya tidak tahu apa-apa, tetapi disebabkan amanah daripada Allah, ini adalah agama Islam, Nabi dapat, tuan-tuan sekalian, ilmu tersebut. Tuan-tuan, kalau duduk dalam Gua Hira, situasi peristiwa tentang penurunan wahyu ini berlaku di Gua Hira. Gua Hira ni, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan masuk, yang berada di Jabal Nur, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, 2 orang tu pun dah paling maksimum boleh masuk. Macam mana situasi Nabi SAW menerima wahyu, nak dapat amanah tentang ilmu, duduk dalam keadaan yang tidak selesa. Macam hari ni, tuan-tuan sekalian, surau Alhamdulillah,
dengan adanya aircon, adanya kipas. Duduk pula tuan-tuan sekalian tidak panas. Nabi duduk dalam gua untuk dapatkan ilmu. Tapi kadang-kadang ramai manusia pada hari ini menyalahkan orang. Ustaz, malaslah saya nak pergi majlis ilmu. Surau dengan saya 7 minit jauh. Allah, 7 minit pun berkira tuan-tuan sekalian. Sedangkan dikatakan daripada rumah baginda nak menuju ke Gua Hira perjalanan 40 minit. Naik pula ke puncak-puncak gunung tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Nak beritahu, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan kemanisan Islam, kena ada pengorbanan. Kena ada pengorbanan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, nak belajar ilmu ni kena ada kena ada pengorbanan. Ya. Kalau kita rasa kita nak belajar Quran jauh macam mana pun, cuba tuan-tuan sekalian. Jangan jadi golongan yang kata, Ustaz, saya ni dah lambat. Tidak boleh. Kerana tuan-tuan akan buka satu jalan untuk dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, penting ke saya belajar ilmu agama? Penting. Ustaz beri 3 sebab. Sebab yang pertama, tuan-tuan belajar ilmu agama, tuan-tuan akan dapat satu sifat namanya takut kepada Allah. Ini dia. Tuan-tuan belajar ilmu agama, hari-hari mai datang ke masjid, hari-hari dengar majlis ilmu dekat surau, hati tuan-tuan ni tanpa kita sedar ada rasa takut kepada Allah. Padahal kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu tu tak faham apa pun. Tapi keluar daripada surau, Allah Ta'ala letakkan sikit demi sedikit takut kepada Allah. Dulu ni orang ni tuan-tuan sekalian, jemaah ni buka aurat, tapi duduk dalam surau dengan majlis ilmu, alhamdulillah akak ni dah jaga aurat dia. Sebab apa? Kerana keberkatan ilmu tersebut. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam satu firman dalam Quran tuan-tuan sekalian yang berbunyi, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya golongan yang takut kepada Allah adalah ulama. Apa simbolik firman ini? Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita, tirulah, ambillah, warislah kehidupan seperti mana kehidupan ulama, kamu akan dapat termasuk dalam golongan yang takut pada Allah. Benarlah pada hari ini tuan-tuan sekalian, Covid tak habis lagi, banjir datang, dulu angin kuat, macam-macam Allah Ta'ala beri teguran. Ada lagi di antara hamba Allah yang masih berjoget, yang masih berpesta, yang masih duduk di dalam konsert seperti mana tidak ingatkan Allah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana itu bukan kehidupan ulama. Itu jawapan dia. Kehidupan ulama yang takut kepada Allah bukan seperti itu. Yang mana ulama ini tuan-tuan sekalian kehidupannya seperti tuan-tuan yang berada dalam surau. Iktikafnya dirinya di surau. Kehidupan ulama macam mana Ustaz? Kehidupan ulama macam tuan-tuan bila mana dengar laungan azan mai datang ke masjid. Dirikan solat berjemaah. Sebab itu tidak ada keluar daripada sifat tuan-tuan pada hari ini untuk tergerak hati pergi ke mana-mana tempat yang boleh mengundang musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan ada rasa takut pada Allah. Nampak tuan-tuan sekalian? Mudah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut golongan yang takut pada Allah adalah golongan berbentuk ulama. Ulama ni tuan-tuan sekalian adalah golongan yang paling tawaduk kepada Allah. Rendahnya diri pada Allah. Sedangkan ulama ni tuan-tuan sekalian, kalau kita bandingkan dengan diri kita seperti mana langit dengan bumi, kita baca Quran pun kadang-kadang tak betul lagi. Tak? Tapi ulama ni tuan-tuan sekalian, bila mana makin tinggi ilmunya, makin rendah diri kepada manusia mahupun Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, tuan-tuan kalau ada anak yang belajar dekat luar negara ataupun negara-negara Islam seperti mana Mesir, Madinah, Jordan dan sebagainya tuan-tuan sekalian, jumpa anak-anak kita minta kitab-kitab ulama, tuan-tuan akan jumpa nama-nama yang tertulis di kitab tersebut. Apa Ustaz nak cerita ni? Nak ceritakan tuan-tuan sekalian, di dalam kitab tersebut ulama ni dia akan tulis gelaran dia dengan gelaran yang rendah. Contohnya Al-Faqir, barulah ditulis nama dia. Al-Dha'if, orang yang lemah, orang yang tak ada apa-apa, dia tulis nama dia dekat kitab yang dia karang berjilid-jilid.
Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Orang yang ada takut pada Allah, golongan ulama ini, makin lama makin tinggi ilmu dia, makin tawadhu. Bukan golongan yang ujub. Nak kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, Masya Allah, baru datang solat berjemaah di masjid, kita dah rasa kita lah yang paling sempurna. Ada Ustaz lupa letak nama saya ni ada haji Ustaz. Lupa nak tulis nama dia ni ada haji. Dia marah kat kita. Nah, ulama dulu tuan-tuan sekalian, kalau boleh nak buang benda-benda yang boleh dia ni dapat pujian. Kerana dalam kata Sayyidina Ali bin Abi Talib juga, perkara yang boleh Allah Ta'ala cela kepada mereka adalah wal-i'jabu bir-ra'yi. Ini poin yang kedua. Golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah golongan yang merasa bangga dengan kebaikan diri dia. Ujub. Mudah untuk kita faham, golongan yang dicela oleh Allah adalah golongan yang ada sifat ujub, bangga diri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ambillah konsep ulama seperti mana dia takut kepada Allah, dalam masa yang sama dia rendah diri pada orang. Saya ambil satu kisah yang berlaku kepada zaman yang peribadi watak Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pengasas mazhab Al-Hanbali. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal ni dia musafir ke satu daerah yang mana daerah tersebut mengamalkan mazhab beliau. Contohlah, seorang mufti datang ke tempat kita. Dia nak tengok apa yang berlaku di sekeliling dia. Dan pada waktu tersebut, masyarakat daerah tersebut tidak pernah mengenal itu adalah Imam Ahmad. Ialah zaman dahulu mana ada Facebook, mana ada WhatsApp, mana ada handset-handset macam kita ni. Orang tak tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Dipendekkan cerita tuan-tuan sekalian, Imam Ahmad ni beriktikaf di sebuah masjid. Lepas habis iktikaf tersebut, Imam Ahmad ini dikatakan dalam kisah tersebut berehat sebentar di masjid tersebut. Dan orang di masjid tersebut tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, lalu mereka ini halau Imam Ahmad bin Hanbal daripada masjid tersebut. Apa yang Imam Ahmad buat? Hanya mengukirkan senyuman. Alhamdulillah, orang tak kenal aku. Dia keluar tuan-tuan sekalian. Kalau kita pada hari ni dah, kita ni ada gelaran datuk, kita ada gelaran Tan Sri, kita ada gelaran doktor. Kalau orang buat macam tu kat kita, main ada rasa dalam hati, dia ni tak kenal ke aku? Aku ni hebat ni dekat sini, dia layan macam ni kat aku. Contohnya tuan-tuan sekalian nak. Tapi Imam Ahmad tidak macam tu. Dia keluar dengan senyuman. Alhamdulillah, dia syukur. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana kata ulama, bila mana seseorang itu mendapat pujian, maka mereka akan buka jalan untuk ada rasa sifat ujub dalam diri. Ya, punca orang tu ada sifat ujub, kata ulama, bila mana sering dipuji. Comel akak ni. Oh, kemah anak demo SPN straight A ni. Hati tersebut akan makin lama makin rasa ujub. Sedap suara ustaz ni baca. Oh, ustaz pun dengar tuan-tuan sekalian. Oi, ustaz tersebut akan buka satu laluan dalam hatinya untuk merasakan ujub. Ini merosakkan amalan, dan inilah golongannya dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Keluar daripada masjid, jumpa seorang pakcik. Jumpa seorang pakcik yang mana pakcik ini tuan-tuan sekalian merupakan orang penjual roti. Pakcik tadi merupakan seorang penjual roti. Jadi apa yang tertarik Imam Ahmad bin Hanbal kepada pakcik tadi? Kerana dia tengok pakcik ni mulutnya terkumat kamil, seolah melafazkan sesuatu. Tengok pakcik ni terkumat kamil mulutnya tuan-tuan sekalian. Lalu Imam Ahmad bertanya kepada pakcik, wahai hamba Allah, apa yang kamu baca? Jawab pakcik tadi tuan-tuan sekalian, aku sedang beristighfar kepada Allah. Rupanya pakcik tadi sedang dia buat roti, sedang dijual roti, sambil tu dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni pun cakap, apa kelebihan beristighfar? Lalu pakcik tadi tuan-tuan sekalian kata ada dua. Yang pertama, dengan istighfar aku nak mohon Allah Ta'ala terima taubat aku, hapuskan segala kesalahan dosa aku. Yang kedua, dengan beristighfar yang aku amalkan pada hari ini, semua yang aku minta semua Allah Ta'ala beri. Pakcik tadi yakin dengan istighfar. Jadi Imam Ahmad ni pun tertarik berjumpa dengan orang yang memberi satu amalan kepada beliau. Ada tak doa-doa permintaan yang Allah Ta'ala tak makbulkan kepada kamu, wahai hamba Allah? Jawab pakcik tadi, ada satu je. Apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, aku berdoa nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saja yang Allah Ta'ala tak perkenankan kepada aku. Sedangkan dia bercakap di depan dia tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan sekalian, dipendekkan cerita, Imam Ahmad pun cakap, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tadi tuan-tuan sekalian. Apa yang Ustaz nak kongsikan di sini? Yang pertama, bila mana tuan-tuan tidak ujub, tidak bangga diri, tidak merasakan diri kita yang paling sempurna, tuan-tuan akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Berbeza dengan tuan-tuan yang ada perwatakan, tuan-tuan yang paling baik, tuan-tuan lah ahli syurga, tuan-tuan lah ni confirm syurga, tuan-tuan pandang sekeliling tuan-tuan ni orang yang tidak baik, maka laluan untuk berjumpa dengan orang baik itu Allah Ta'ala persulitkan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kisah ini apa yang kita boleh ambil adalah kemuncak sifat ujub tersebut bila mana kita ambil satu kisah yang berlaku pada golongan namanya Iblis. Iblis ni tuan-tuan sekalian, sejarah dia adalah golongan yang mulia. Bila mana Allah Ta'ala tempatkan Iblis ini di dalam syurga, dan Iblis pada waktu tersebut hari-hari bertasbih, berzikir kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan, wahai Iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Mana Allah Ta'ala ciptakan Adam pada waktu tersebut. Apa kata Iblis? Ya, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku tidak akan sujud kepada Adam kerana aku lagi mulia daripada dia. Aku lagi baik daripada dia. Sedangkan aku ini diciptakan daripada api dan Adam itu diciptakan daripada tanah, maka aku lagi mulia daripada dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sifat ataupun sejarah kisah Iblis ini kita boleh rungkaikan dalam kehidupan manusia. Ada manusia tuan-tuan sekalian dilabelkan macam tu. Orang beri nasihat kepada dia, dia menyatakan seperti mana kata-kata Iblis. Alam, kau nak nasihat aku, kau haji pun tak pernah pergi. Kau nak nasihat aku, kau solat pun tak semula lagi. Kau nak tegur aku, kau aurat pun tak betul lagi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Islam kata Nabi, terima nasihat, jangan pandang orang, tapi terima apa yang dicakap. Unzur ila ma qala, kata Nabi. Lihatlah apa yang dicakap. Satu hari anak kita 8 tahun tuan-tuan sekalian, kadang solat pun tidak, kadang mengaji pun tak pandai, dia tegur ayah dia. Ayah, jangan marah ibu. Marah tak baik ayah. Ayah sabarlah. Kalau kita lihat daripada kata-kata dia tadi, memang betul. Dia nak menyampaikan satu pesanan tentang sabar. Dan dalam golongan yang bertakwa itu Allah Ta'ala masukkan orang yang boleh menahan sabar. Kamu duduk dalam golongan bertakwa. Betul kata anak kita itu. Tapi kadang-kadang kita tak pandang nasihat anak kita. Kenapa? Kerana kita pandang siapakah dia. Ini anak aku buat apa aku dengar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Islam sangat cantik bila mana kita ini kena pandang apa yang orang cakap, jangan pandang siapa yang berkata. Bila kita pandang siapa yang berkata, kita akan duduk dalam golongan yang dicela oleh Allah, bila mana tidak akan menerima sebarang nasihat yang baik daripada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wal hirsu 'ala dunya. Orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana ada sifat yang dia merasa tamak dengan dunia.
Merasa tamak dengan dunia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, merasa tamak dengan dunia ini adalah sifat yang dicela oleh Allah. Siapakah yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran? Kita ambil kisah Qarun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut muka surat 401 yang berbunyi wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. 3 golongan ini Allah Ta'ala cela. Jangan sedap-sedap kita panggil nama anak kita Qarun ke Fir'aun ke Haman. Jangan. Ustaz, macam sedap pula nama Qarun, nak letaklah dekat nama anak saya. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Ini nama yang disejarahkan adalah nama yang tidak baik. Qarun ni tuan-tuan sekalian, dipendekkan cerita, asalnya tidak ada apa-apa. Asalnya zero. Tidak ada harta. Tapi bila mana dia berdoa, dia meminta kepada Allah dan dia meminta kepada Nabi Musa AS untuk berdoa kepada dia supaya dia ni diberi kekayaan, diberi harta, dan Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka pada waktu tersebut dia sudah lupa kepada Allah sebabkan tamak dengan dunia. Yalah, harta ada, kekayaan ada, dia lupa pada Allah. Maka pada waktu itu keluar daripada mulut dia, qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang tanya kepada Qarun, Qarun, apa punca kamu boleh jadi kaya? Satu soalan yang ditanyakan kepada Qarun, macam mana kau boleh jadi kaya? Keluar daripada mulut Qarun dengan bangganya tuan-tuan sekalian, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya pada hari ini disebabkan kecerdikan aku, sebabkan kepintaran aku. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu pun kalimah ini adalah daripada Allah. Tidak ada. Maka apa yang Allah Ta'ala beri kepada Qarun sebagai golongan yang dicela oleh Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dan semua hartanya ke dalam tanah, ke dalam bumi. Tanda Allah Ta'ala marah. Hari ini banjir tuan-tuan sekalian, siapa sangka? Sekelip mata habis semua harta-harta orang. Sekelip mata habis kereta-kereta orang. Sekelip mata nak tahan meja makan, tokek kedai ni nak tahan supaya tak boleh bergerak meja makan, tak mampu. Habis semua. Rumah tuan-tuan sekalian tutuplah macam mana rapat pun pintu, air masuk, tak mampu. Sejarahnya apa tuan-tuan sekalian? Baliklah semula untuk kembali kepada Allah. Jangan ada rasa tamak dengan dunia. Ini bangun daripada tidur, ingat dunia. Bercakap dengan isteri, cakap tentang dunia. Cari kawan dekat luar, kawan yang boleh menguntungkan dunia. Cari pekerjaan yang boleh dekatkan dengan dunia. Allahu Akbar. Semua tentang dunia. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, jangan jadi seperti golongan yang dicela oleh Allah. Orang yang hari-hari ingat dunia. Qarun, ambil kisah Qarun tu, yang mana pada asalnya orang ni tuan-tuan sekalian tidak ada apa-apa. Allah Ta'ala beri dia kaya. Dia ini diuji oleh Allah, lupa kepada Allah. Pada waktu tersebut dia duduk dalam golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punca orang tamak dengan dunia ni tuan-tuan sekalian, yang pertama ulama menggariskan adalah golongan yang tidak tahu matlamat kenapa dia diciptakan di dunia. Ini punca, kata ulama, yang pertama orang ni tenggelam dengan dunia. Kita ada saudara kita yang tenggelam dengan dunia, kita dah tahu. Saudara kita tu sebenarnya tak tahu kenapa matlamat dia diciptakan dekat dunia. Kalau dia tahu tuan-tuan sekalian, dah lama dia tidak akan duduk seperti mana golongan yang kejarkan dunia. Dah ustaz, apa matlamat saya ni Allah Ta'ala campakkan dekat dunia? Yang pertama tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita hari ini hidup, jangan lepas daripada tujuan beribadah. Ibadah ni bukan ada cuti. Kita kalau kerja ada cuti, kan?
dapat cuti umum, dapat cuti sakit, dapat cuti raya. Ibadah tidak ada cuti. Kerana kita masih lagi hidup dekat dunia selagi mana tuan-tuan hidup kat dunia, masa itulah tuan-tuan kena ibadah. Dah cutinya bila ustaz? Cutinya bila mana tuan-tuan digelar sebagai almarhum dan almarhumah. Bila mati, baru tuan-tuan dapat cuti. Tapi kena ingat, di dalam firman Allah Ta'ala banyak menceritakan tentang hambanya yang menyesal bila mana datangnya kematian. Contohnya kita ambil dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, puan-puan baca tiap-tiap malam sebelum nak tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah tersebut tuan-tuan cari satu firman yang berbunyi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Okey. Firman ini. Cerita firman ini Allah Ta'ala nak menceritakan kita yang hidup pada hari ini memang tak nampak lagi macam mana kehidupan kematian. Hari ini kita tak nampak lagi macam mana situasi orang yang duduk di dalam kubur. Hari ini kita tak boleh nak gambarkan lagi macam mana Allah Ta'ala nampakkan dengan neraka Allah. Tapi kena tahu dalam Quran Allah Ta'ala cerita dah semua. Rajin ataupun malas kita nak cari, itu saja. Ya? Jadi Allah Ta'ala sebut, wa qalu la kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang mana Allah Ta'ala ambil kata-kata golongan hambanya yang menyesal bila mana dia duduk dalam neraka. Apa yang dikata? Ya Allah, kalaulah dulu aku dengar. Wa qalu la kunna nasma', kalaulah dulu aku ni dengar nasihat agama. Au naqil, ataupun aku guna akal fikiran aku ini untuk bezakan mana baik mana buruk. Ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya aku tidak akan duduk dalam neraka ini. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tamak dengan dunia, dia akan jauh daripada Allah. Kadang ada orang tanya, ustaz, kenapa orang tak solat? Allah Ta'ala bagi dunia. Hari ni saya solat, saya baca Quran, rezeki saya macam ni lah ustaz. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sedangkan hari-hari saya berdoa. Satu jawapan ustaz beri tuan-tuan sekalian. Dunia itu perkara yang murah. Dunia itu perkara yang murah. Sedangkan iman itu perkara yang paling bernilai di sisi hamba Allah. Tuan-tuan jangan dengki dengan orang dapat dunia walaupun dia tidak solat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat. Sebabkan nilai dunia di sisi Allah satu nilai yang sangat rendah. Mu nak ambil dunia ni. Tapi tuan-tuan kena tahu, nilai keimanan adalah nilai yang sangat kaya, sangat hebat, sangat tinggi. Contoh saya beri tuan-tuan sekalian. Berapa ramai di antara kita boleh dapat nilai bertahajud setiap hari? Dapat nilai bertahajud, berqiyamul tiap-tiap hari. Ada orang dapat tapi tak ramai. Kenapa? Kerana iman itu sangat mahal. Berapa orang pada hari ini boleh baca Quran tiap-tiap hari? Sedangkan dia ada suara, dia ada mata, dia ada tangan, dia ada harta. Quran ni tak perlu beli, ada semua di mana-mana. Tapi nak buka Quran tu berat. Kenapa? Iman itu sangat mahal. Mudah tuan-tuan sekalian. Sebab itu kata Nabi, la hasada illa fi ithnatain. Jangan kamu hasad kecuali dua golongan. Jangan kamu dengki kecuali dua golongan. Yang pertama kata Nabi, golongan yang Allah Ta'ala beri Quran, dia baca daripada malam, daripada pagi sehingga malam. Orang macam ni kamu boleh hasad, kamu boleh dengki dengan dia. Yang kedua kata Nabi, golongan yang Allah Ta'ala beri harta, dia infakkan ke jalan Allah siang dan malam. Orang macam ni kamu boleh hasad. Yang lain kamu tak perlu hasad. Kita terbalik tuan-tuan sekalian. Orang dapat Quran, kita tak hasad dan tak pergi dia lah nak baca banyak mana pun kan. Tapi orang dapat dunia, itu tak boleh tuan-tuan sekalian. Jiran tukar kereta, hati kita ni hari ni dah rasa dengki.
Jiran tukar lansir, kita pun dah rasa marah. Allahu Akbar. Kenapa? Hati kita tidak dirawat dan kita duduk dalam golongan yang dicela. Bab dunia, kita akan rasa dengki, kita akan duduk dalam golongan yang dicela. Berapa ramai pada hari ini orang yang sakit disihir oleh orang? Ramai. Berapa orang pada hari ini sebab dunia ambil perkara-perkara khurafat letak dekat rumah-rumah jiran? Ramai. Sedangkan dia tak tahu dia duduk dalam golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada hari ini, yang cukuplah setakat malam ni tuan-tuan sekalian, golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, kata Sayyidina Ali, wasyuhu bil fadli, orang yang ada sifat bakhil dengan kelebihan harta. Hari ini tuan-tuan sekalian, tak nak duduk dalam golongan yang dicela, ajarlah diri untuk ringankan menginfakkan ke jalan Allah. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita dah nak masuk bulan Ramadan. Kita dah tahu banyak masjid-masjid, banyak surau-surau yang akan buka. Siapa nak taja juadah berbuka, masuklah walaupun satu malam. Tak dapat nak taja satu malam, Ustaz saya tak mampu nak RM900 ni, masjid suruh satu malam, siapa nak taja? Letakkanlah walaupun sedikit. Kerana tuan-tuan, bila mana menginfakkan ke jalan Allah, Allah Ta'ala beritahu orang yang suka bersedekah ke jalan Allah ini adalah golongan yang bertakwa kepada Allah. Kita baca awal surah Al-Baqarah, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menginfakkan ke jalan Allah, yakni hartanya, orang ini ada takwa kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bab harta ni kita jangan berkira. Ada seorang ulama mengatakan, punca mereka itu berkira dengan harta kerana dia menganggap hartanya adalah mutlak miliknya. Berbeza dengan orang yang bila merasakan harta itu kurniaan daripada Allah. Hari ni, bulan ni kita dapat gaji, contoh RM2,500. Kita dapat gaji 2,500, kita kena faham ini adalah kurniaan daripada Allah. Bila mana kita letakkan RM10 dalam tabung masjid, kita tidak akan rasa apa-apa. Kerana apa? Kerana ini adalah hak Allah. Berbeza dengan orang yang menyatakan RM250 ni, Ustaz, saya punya usaha, penat lelah saya, kerja saya siang dan malam, jadi buat apa saya nak letak di masjid? Ini harta saya. Inilah punca orang itu menjadi orang yang kedekut untuk infakkan ke jalan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW sebagai penutup kita pada malam ini, bila mana kita menjadi seorang jenazah, kita menjadi seorang mayat, maka kata Nabi akan 3 perkara yang ikut mengiringi kita. Tuan-tuan, nanti kita akan duduk dalam surau ni, disolatkan oleh jemaah. Daripada surau ini menuju ke tanah perkuburan, 3 perkara yang ikut kita. Yang pertama kata Nabi, anak-anak keturunan kamu. Yang kedua, harta kamu. Dan yang ketiga, amal ibadah kamu. Ini semua akan iringi kita. Sewaktu kita duduk di dalam liang lahat, ya, dah siap baca doa, baca talqin semua, pada waktu tersebut kata Nabi, 1 perkara sahaja yang akan temani kamu, iaitu daripada 3 tadi, yang akan duduk selama-lama dengan kamu adalah apa? Adalah amal ibadah kamu. Harta mana Ustaz? Harta akan balik. Mana anak saya Ustaz? Anak akan balik. Walaupun pada hari tersebut anak kita ni menangis meraun, ya Allah, ayah saya, mak saya dah tak ada, tapi sewaktu dah baca doa siap, anak akan balik. Tuan-tuan sekalian, siapa yang teman kita dalam nanti? Amalan kita. Jadi sebab itu, perbanyakkan amal ibadah, perbanyakkan sedekah. Inilah yang akan menemani kita sewaktu di dalam alam barzakh nanti. Cukup sekadar itu saja daripada Ustaz. Mohon maaf atas keterlanjuran. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dalam golongan yang Allah Ta'ala cela. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah, Allah Ta'ala berikan kepada kita bantuan untuk menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban
وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.